Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita kembali dalam siri Rancang Harta Celik Pusaka. InsyaAllah kita bertemu pada siri yang ketiga kali ini. Siri yang ketiga bersama-sama dalam Rancang Harta Celik Pusaka di FB Live MAIS. Terima kasih yang dah menantikan daripada awal lagi, mungkin daripada semalam ataupun daripada minggu lepas lagi dah tunggu-tunggu dah, tak sabar-sabar nak tengok Rancang Harta Celik Pusaka. Sebab apa? Kita nak belajar banyak benda berkenaan dengan pengurusan harta pusaka, berkenaan dengan faraid, berkenaan dengan wasiat, berkenaan dengan hibah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dapat sama-sama bermanfaat, dapat kita sebar-sebarkan. Sebelum itu, apa khabar semua sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat FB MAIS, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka, mudah-mudahan semuanya sihat-sihat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak COVID-19 ni. Jadi wabak ni belum selesai lagi. Jadi kita sama-sama jaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, sama-sama kita patuhi. Bukan masalah kita takut denda tu satu hal lah. Pertama sekali kita nak jaga diri kita dan jaga ahli keluarga kita. Sebab ini merupakan tuntutan dalam Islam juga, nak jaga diri, maqasid syariah itu sendiri. Baik, sebelum kita pergi pada perbincangan kita pada hari ini, jadi pertama sekali saya minta untuk tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, sama-sama kita share dulu, share dulu kita punya live kita pagi ni. Untuk apa kita share? Untuk supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita ni yang dekat FB ni, kadang-kadang ni yang tengah cuti, ambil cuti daripada 16 hari bulan, 17 Khamis, Jumaat cuti, hari ni tak tahu nak buat apa-apa, sebab pagi lagi, belum nak ke mana. Kebetulan hari ni hari Jumaat, planning nak berjalan mungkin lepas Jumaat. So, sebab sekarang ialah ada solat, ada surau masjid yang kena daftar solat Jumaat, jadi kena tunggu dulu. Jadi mungkin setara tak tahu nak buat apa-apa ni, boleh share dulu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang tengah scroll FB tu tak tahu nak buat apa-apa, dia tertengok video ni dan kita pun dia dapat manfaat. Alhamdulillah, kita pun juga dapat pahala. Terima kasih. Kongsi-kongsikan dulu. Terima kasih. Jadi kita tengok siapa yang dah ada ni. Ada syuhada, alhamdulillah. Terima kasih Cik Adah. Kemudian Amirul Mukminin, terima kasih lagi dah. Kemudian jangan lupa share sebanyak mungkin, untuk kita sebarkan dakwah kita. Kita panggil majlis ilmu lah, kita sebarkan supaya ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dapat tengok video ni. Kalau tak pun nanti mungkin dia dah habis live ke, dia dapat juga tengok kita jangan malu untuk share, sebab kita benda ni adalah kebaikan, jadi kita share. Jangan malu nak buat kebaikan. Mungkin dengan sebab button share kita tu, tangan kita menekan button share tu, tak luak pun, tak rugi sebenarnya, dapat pahala lagi. Jadi saya merayu tuan-tuan, share dulu, sama-sama share banyak ke grup. Copy link tu dekat dot tu, ada link dia tu, copy pergi dekat FB, bagi faham kepada, mungkin kita ada grup-grup WhatsApp family, tengok mungkin ada yang tengah mengalami situasi pengurusan harta pusaka tak selesai lagi, nak explain kat waris tak tahu macam mana. Kongsikan video ni, mudah-mudahan sama-sama. Jadi tak adalah kita nak pergi cakap dekat dia tu segan, tak pandai nak cakap, nanti cakap kau dah jadi ustaz ke sekarang ni. Tak, kita kongsikan sahaja video ni, mudah-mudahan dia dapat dilembutkan hati, dapat pencerahan yang banyak dan perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu ni bermanfaat. Kongsikan dulu. Baik, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita pada hari ini, ada beberapa perkara penting yang kita akan sampaikan, akan kongsikan dalam FB Live ini. Antara pertama adalah perkara-perkara berkenaan dengan rukun pusaka, syarat-syarat menjadikan pusaka, untuk kita nak tahu satu-satu harta tu jadi pusaka tu macam mana. Kemudian bagaimana nak urus pula. Bila kita dah tahu tadi harta tu pusaka, kita nak tahu juga macam mana nak urus. Sekarang dah tahu dah ni pusaka, tapi tak tahu nak urus pun tak guna juga. Jadi penting untuk kita ikuti live kita ni sampai habis. Bila kita dah tahu apa dia harta pusaka, kemudian macam mana nak urus, kemudian ada satu masalah lagi, orang tak tahu dekat mana nak urus pusaka. Ini pun satu masalah yang besar tuan-tuan, tuan-tuan puan-puan. Jadi kalau boleh
jangan lupa, jangan miss kita punya video ni, jangan miss kita punya live ni. Ikuti kita rancangan kita pada hari ini sampai habis. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita kongsikan. Sebelum tu, sambil-sambil tu kongsikan video ini. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, cerita panjang dah, macam-macam dah, saya perkenalkan diri saya, Hanzalah bin Zulkifli, selaku pengacara anda pada hari ini. InsyaAllah bersama saya sehingga ke akhir rancangan kita pada hari ini. Baik, sebelum saya nak perkenalkan kepada panel kita, apa khabar semua sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat boleh komen daripada mana sahabat-sahabat berada bersama dengan saya dengan live ni, daripada mana. Mungkin ada, okey, ada sahabat saya daripada Hasan Law, sedang. Terima kasih Hasan Law, Tok Penghulu ni, pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Muhammad Hairi Muhammad Noh pun juga, terima kasih kongsikan video ini. Kemudian siapa lagi boleh komen dekat bawah tu, anda daripada mana bersama saya, untuk saya tengok, supaya video ni kita dapat kembangkan lagi, rakan-rakan kita di seluruh, kalau boleh seluruh negeri Selangor ni dapat sama-sama tembus lagi negeri Selangor. Di negeri-negeri mungkin ada sahabat kita yang sedang bercuti di Terengganu, duduk Selangor tapi bercuti di Terengganu, ambil kesempatan cuti panjang ni, jadi pergi bercuti kat Terengganu, tengok live daripada Terengganu. Terima kasih. Jadi mungkin sahabat-sahabat boleh komen dekat bawah, komen dekat bawah anda daripada mana bersama dengan saya. Ada Anas Hairil, terima kasih Anas Hairil daripada mana. Okey, baik, kita seperti biasa, kepada penonton bertuah dengan bersama saya pada hari ini, kita ada hadiah istimewa. Seperti biasa, ini hadiah istimewa. Sebab apa saya katakan dia istimewa? Sebab pertama, nilainya RM80. Nak keluarkan RM80 tu rasa fikir banyak kali, sebab kalau kita nak beli mainan pun, beli mainan kedai RM2. So ini hadiah dia, nilaiannya RM80. Apa yang kita akan dapat dari sini? Kita belajar main game ni sambil-sambil belajar pusaka, sambil-sambil main game, sambil-sambil tu juga kita belajar pusaka, bagaimana nak urus. Dia ada dalam ni, ada perjalanan, macam mana game dia perjalanan hidup kita daripada kita awal hidup sampailah mati. Dalam tu kita ada beli rumah, kahwin, buat wasiat dan sebagainya. Ini keistimewaan game dia tersebut. Jadi siapa yang akan dapat game tersebut? Pada penonton bertuah yang ikuti kita sehingga akhir rancangan ini, panel kita akan bagi satu soalan mudah, yang mana siapa yang paling cepat dan betul, dialah yang bertuah. Mungkin anda terlepas pada siri yang pertama, siri yang kedua, mungkin anda bertuah pada siri yang ketiga ini. Mudah-mudahan rezeki anda pada ini, mudah-mudahan saya doakan anda yang menonton ini, rezeki anda untuk jadi pemenang bertuah game ni. Boleh main 2 ke 4 orang, boleh main dekat rumah sambil-sambil cuti, tak tahu nak buat apa, sikit-sikit belajar, dapat juga belajar berkenaan dengan pusaka. Itu dia. Baik, jadi siapa ni yang akan dapat ni? Penonton bertuah yang cepat dan betul jawapan dia. Jadi nak tahu apa jawapan dia, kena ikutilah rancangan kita ni sampai habis. Nanti panel kita akan bagi soalan. Baik, sambil-sambil tu share dulu kepada ramai lagi mereka yang bertuah juga dalam video ini, dapat juga terima join kita punya live kita pada pagi ini. Baik, sidang penonton sekalian, kalau kita tengok isu berkenaan dengan pusaka ni, macam-macam cerita ada. Macam-macam cerita ada. Kalau kita tengok kat surat khabar, kalau kita tengok dekat Facebook, tengok dekat website, blog, banyak cerita pusaka yang bermasalah ni, macam-macam ada. Yang berebutnya, ada kes yang mana bila berlaku satu kematian, terus saja adik-beradik mentang-mentang mungkinlah dia kerja pejabat tanah ke, ataupun dia kerja bagus sikit, dia pun terus bahagi harta pusaka bapak dia tanpa pengetahuan waris-waris yang lain. Jadi bila waris tak tahu, waris yang lain ni tercengang-cengang dalam kesedihan, masih tercengang-cengang lagi, apa ni adik-beradik aku ni buat apa? Mana harta pusaka bapak tak tahu dia. Jadi bila tak tahu, tanpa perbincangan dan sebagainya, maka berlakulah perbalahan, perebutan, tak kesepahaman. Jadi untuk tu kita tengok dulu video ini berkenaan dengan perebutan harta pusaka yang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini, yang kita cuba kalau boleh kita elakkanlah. Kita tak nak jadi macam ni. Macam mana kita nak elakkan ni, insya-Allah kita akan kongsikan dalam kita punya rancangan kita pada hari ini, rancang harta celik pusaka. Sama-sama kita saksikan.
yang ada dalam tangan akak sekarang ni, mak dengan abah ada tinggalkan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula? Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mak abah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No, kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hei, sudah! Hush. Okey. Dalam Alhamdulillah, itu dia sedikit video pendek berkenaan dengan permasalahan yang berlaku, yang mungkin ada berlaku di dalam keluarga kita sendiri. Berebut harta 5 juta, maklumlah nilaiannya tinggi, maka berebut nak bagi, ada yang nak faraid, ada yang nak pusaka. Macam mana benda ni? Boleh tak benda macam ni? InsyaAllah persoalan ni akan dijawab oleh panel kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah, insya-Allah panel kita ni tidak asing lagi lah, biasa dijemput, boleh dikatakan pakar faraid, pakar faraid, sering dijemput oleh TV. Beliau juga pernah dijemput oleh media TV dalam menjawab persoalan-persoalan berkenaan dengan pusaka, mengisi juga kuliah-kuliah di masjid-masjid dan surau. Jadi beliau merupakan pakar dalam pengurusan harta pusaka, terutamanya dalam faraid dan wasiat dan hibah. Baik, saya perkenalkan Ustaz Muhammad Fazil bin Kamaruzaman, Eksekutif Operasi Faraid serta Baitul Mal Ma'i, Ustaz yang akan mengupas tajuk kita ini, memandai-mandai bagi pusaka, apa dia kesan dan akibatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik, sihat. Macam mana perjalanan hari ini ke sini? Alhamdulillah, jalan jam sikit pagi ni nak pergi datang sini. Biasalah Ustaz, PJ Petaling Jaya. ada sikit aja Ustaz. Tapi alhamdulillah dapat sampai awal dengan selamat Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau sahabat-sahabat di FB ada soalan, boleh ajukan di ruang komen. Mudah-mudahan saya akan bacakan dan kita akan kongsikan bersama dengan panel kita, dan saya akan bacakan soalan tersebut. Mudah-mudahan dia akan menjawablah persoalan-persoalan tersebut. Panel kita akan bantu untuk menjawab persoalan tersebut. Baik Ustaz Fazil, kalau kita tengok video tadi Ustaz, harta 5 juta 5 juta, kemudian ada waris nak faraid, ada juga waris nak sama rata. Memang kalau kita ikut hukum memang bolehlah faraid itu hukum Ustaz, tapi ada waris nak pusaka. Ini satu gambaran, satu situasi nak dah berebut harta pusaka. Sebagai mukadimahnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan apa dia yang dikatakan memandai-mandai? Adakah keadaan tadi juga dikatakan memandai-mandai? Sebagai mukadimah, bismillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Hanzalah, pakar juga Pak Faraid. Baik, alhamdulillah, pagi ni kita akan bercerita sikit tentang bab cerita video tadilah. Sebab video tadi, promo video tadi tu cerita pasal bab masalah pembahagian harta pusaka di antara seorang lelaki dan 2 orang perempuan ni. Maknanya arwah yang meninggal tadi dalam video promo tadi tu, dia ada 1 lelaki, anak dia ada 1 lelaki, anak lelaki dan 2 anak perempuan. Baru 3 orang anak dah berebut pusaka Ustaz. Kalau 10 orang, tuan-tuan, macam mana tu? Mau berbarang, baru 3 orang. Itu yang jadi masalah. Itulah realiti sebenarnya. Kalau saya nak beritahu pada tuan-tuan sedang mendengar sekalian, yang berlaku di luar sana, yang masyarakat kita berlaku dalam isu perbutan, berlaku dalam isu pembahagian harta pusaka yang ada di luar sana. Isunya sebenarnya puncanya apa? Biasanya kenapa kadang-kadang sampai mereka ini bergaduh Ustaz tentang bab bagi pusaka, yang ini cadang ini, yang ini cadang. Mereka ni sebenarnya tak faham hukum. Mereka tak tahu pun hukum sebenarnya berkaitan tentang harta yang ditinggalkan oleh si mati. Bila seseorang meninggal dunia, harta tu milik si mati, maka dia tak tahu hukum yang berkaitan dengan tentang pembahagian tersebut. Mereka ni kadang-kadang tu yang tadi yang perempuan cadang bagi sama rata, yang lelaki dia kata banyaknya, terkejut macam Jamal Pak Tongkol. Terkejut. Nasib baik dia tak wow macam tadi tu kan. Dia kata banyaknya. Itu sebenarnya tak terkejut. Saya pernah jumpa dia terkejut, buntang matanya bila dengar 5 juta tu. 5 juta tuan-tuan, maklumlah kan 5 juta banyak tu. Jadi bila dia tengok membayangkan 5 juta tu banyak duit tu. Itu yang ada waris lelaki tu kata tadi,
lagi banyaknya yang waris perempuan kata suruh bagi sama rata. Ini nampak sangat mereka tadi tu di antara dua orang tu dia tak tahu tentang hukum faraid. Yang tengah-tengah tadi tu yang cakap kakaknya tu nampak macam faham tapi tak faham. Itu yang menjadi masalah di antara dua orang tu. Itu sebabnya kita sebenarnya dalam Islam ni, dia apa-apa pun dalam Islam ni dia kena kembali pada prinsip Islam. Kalau dalam hal berkaitan bab harta pusaka, pembahagian harta pusaka, dia kena kepada Islam. Dalam Islam, bab bahagian harta pusaka namanya ilmu faraid. Itu sebab yang video sebelum ni kita belajar bab faraid. Kenapa kita kena belajar faraid? Dia kena tahu bab faraid. Kita tak boleh suka-suka, kita tak boleh mandai-mandai. Kalau kita tengok dekat luar sana kadang-kadang memandai-mandai bahagian pusaka. Ada yang nak ikut hadat lah, dia kata perempuan dapat semua, orang lelaki tak dapat langsung. Dia orang lelaki dia kata boleh cari sendiri Ustaz. Orang perempuan dia kata orang perempuan ni yang dapat pusaka semua, dia kata sebab orang lelaki tak payah dapat pusaka. Macam-macam lah pendapat kat sana. Ada yang pula dekat luar sana yang saya pernah jumpa, lelaki yang sulung dia dapat pusaka, yang perempuan pula tak dapat pusaka. Adik-beradik semua tercongang. Kata macam tu kalau ni 9 katalah. Yang lain tu maknanya melopong dah, tak dapat apa-apa. Pun tak boleh juga macam tu. Yang lelaki sulung sahaja yang dapat pusaka. Semua harta yang ditinggalkan oleh arwah semua dapat dekat dia. Semalam ada satu kes datang dekat tempat saya, berunding cara. Kebetulan saya semalam jaga kaunter buat runding cara. Orang jumpa saya, seorang makcik datang daripada satu tempat daripada Gombak ni, jumpa dengan saya. Dia kata adik-beradik dia semua bolot harta pusaka arwah bapak dengan mak dia. Arwah bapak dia tinggalkan harta tanah, berlot-lot tanah. Mak dia pun ada tinggalkan duit, ada tinggalkan tanah juga, rumah, semua dibolot oleh seorang waris perempuan. Kebetulan seorang waris perempuan tu Ustaz, saya nak cerita malam, dia yang paling cerdik, dia yang paling pandai. Tapi kecerdikan yang dianugerahkan ke atasnya tu, suka-suka hati dia je nak bagi pusaka, dan dia bolot. Sampai sekarang harta-harta tu dia pegang dan dia takbir dan urus sendiri, dan dia manfaatkan kesemuanya untuk diri sendiri. Dia kata adik-beradik lain tak tahu dan tak dapat pusaka. Itu yang tak betul tu, sebab dia tak rujuk Islam. Sedangkan saya pasti dia pernah dengar ustaz-ustaz ceramah dekat FB, ustaz-ustaz ceramah dekat TV bagi tahu kalau kita makan harta orang lain ni berdosa besar. Malah kalau kita makan kalau kita makan satu benda tu sumbernya daripada sumber yang haram, maka neraka. Jawabnya kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Itu ada hadis Nabi. Allahu akbar. Ini yang berlaku dekat luar sana, tapi itulah sebabnya masyarakat kita kurang didedahkan, difahamkan tentang ilmu faraid. Tu sebab Nabi suruh belajar faraid, ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas, belajar faraid, belajar kepada orang lain. Tapi itulah Ustaz Anzalah, kalau Ustaz Anzalah pergi surau-surau, kalau Ustaz Anzalah pergi masjid-masjid sekitar Selangor ni, tak ramai yang nak belajar bab faraid ni. Al-maklumlah dia belajar bab kira-kira, tapi kita hari ni tak adalah kira-kira, insya-Allah ya Ustaz. Tapi kalau ada yang tanya bab kira-kira, susah juga tu sebab kita tak ada papan tulis. Tapi boleh tanya, tak masalah. Kita cuba sembang-sembang, kita cuba huraikan apa permasalahan tentang faraid itu, dan kita permudahkan untuk kita faham. Yang paling penting sekali, kita nak belajar tentang bab faraid ni, kemudian kita dapat permudahkan waris-waris lain untuk mewarisi harta pusaka, dan kita boleh takbir dan urus dengan cara yang betul. Yang masalah sekarang ni, kita urus dan kita takbir tidak mengikut kaedah-kaedah yang digariskan oleh Islam. Kita mengikut cara-cara kaedah yang kita fikirkan mengikut pandai sendiri. Ustaz Anzalah kadang-kadang dia ikut hawa nafsu je. Dia rasa dia dapat lebih tu. Dia rasa dia dapat lebih lah. Macam tadi tu lelaki tu kan dapat lebih lah. Saya silap aku tengok yang tengah-tengah tadi tu yang ambil. Itu sebab dalam Islam dia kena tengok benda tu betul-betul. Tu sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata wa ta'kulun natusaklan lama. Orang makan harta pusaka ni secara tamak haloba. Dia memang kalau makan harta pusaka ni makan haram sedap. Ya sedap, makan harta haram sedap. Benda haram sedap. Ya sebenarnya lagi sedap daripada KFC. Dia itu sebabnya kita kena fahamkan dengan masyarakat kita. Itu sebab MAIS kat sini kita bertanggungjawab untuk menyebarluaskan tentang ilmu ni supaya masyarakat faham dan masyarakat tahu tentang ilmu faraid. Mudah-mudahan dapat bantu, dapat memudahkan, dapat meringankan ahli waris tentang isu-isu berkaitan tentang masalah pusaka. Tak adalah kita timbul masyarakat harta pusaka yang tak berbagi sampai sekarang. Lepas tu macam tadi dalam kes 5 juta tadi tu, bila dah yang tengah-tengah tadi tu kakak tu konon-konon dia yang menguruskan, dia dah pening, dia tak nak uruskan, dibiarkan harta tu 5 juta. Rugi ya kalau tak dibiarkan. Dia tetap kena uruskan. Jadi itu sebabnya kita disarankan untuk belajar faraid. Belajar faraid sebenarnya, belajar faraid. Ya, itu sebab Nabi suruh belajar faraid seperti yang saya kata tadi, ta'allamul faraid wa 'allimuhan, belajar faraid ya. Jangan tak belajar faraid tuan-tuan ya. Baik,
Jadi Ustaz, memang kira pentinglah untuk kita belajar ilmu faraid ni supaya tak jadi isu memandai-mandai harta pusaka ni Ustaz kan. Sebab kesan dia sangat-sangat besar Ustaz kan. Dia menafikan hak waris, ada waris-waris yang tak dapat mungkin dan ada waris yang patut dapat banyak tapi jadi sikit. Puncanya daripada kita tak belajar ilmu faraid tadi ataupun kita tak memahami betul-betul berkenaan dengan ilmu faraid. Ustaz, kalau dah berlaku dah perebutan masalah macam ni, ada waris kata Ustaz, kalau macam ni kita tak payah bagi pusaka tu Ustaz. Biar, boleh tak Ustaz? Ini lagi teruk je pemikiran. Dia dah pening sangat, kata payah sangat, tak payah bagi pusaka. Dia tak boleh. Dia dalam Islam, faraid, kita wajib bahagi pusaka. Dia kena wajib urus dan bahagi pusaka. Tak boleh tak bahagi pusaka tu. Kalau kita tak bahagi harta pusaka tu, maka berlakulah satu ialah takut waris-waris termakan hak orang lain. Ya, itu satu, termakan orang lain. Kalau ada anak yatim macam mana pula? Kita dah termakan hak anak yatim, sedangkan kita tahu makan harta anak yatim tu berdosa besar. Salah satu dosa besar dalam Islam ialah makan harta anak yatim. Ini pun masalah juga tuan-tuan itu. Sebabnya kita kena bahagi. Lepas tu kalau kita tak bahagi harta pusaka, kita biarkan, nanti boleh menzalimi orang lain pula, ahli-ahli waris yang lain. Ahli-ahli waris yang sepatut dapat tak dapat, kesian. Ya, kesian. Mungkin ada di kalangan ahli waris tu sangat-sangat memerlukan penentu harta pusaka yang ditinggalkan oleh mati. Contohnya golongan lelaki. Golongan lelaki ni biasanya dia ada isteri, dia ada anak, dia ada tanggungan. Biar itu sebabnya dalam Islam dia dapat lebih berbanding dengan orang perempuan. Sebab dia tanggungan tu. Orang lelaki dia lebih berat daripada orang perempuan. Ni memang tak boleh dinafikan. Orang perempuan kalau dapat harta pusaka memang dia punya aja. Orang lelaki tak boleh usik, suami dia tak boleh usik, tu hak dia. Lagi-lagi nak jual pula. Ada satu kes tu dia jual harta isteri dia. Tak boleh. Mana boleh? Mana boleh? Sebab itu, hak isteri, hak orang perempuan punya. Tak boleh orang lelaki kacau. Orang lelaki dapat banyak, dapat harta. Contoh Ustaz Anzala dapat harta pusaka banyak. Ustaz Anzala bukan makan seorang. Masalahnya dapat duit tu, isteri makan, anak-anak makan semua. Sebab orang lelaki sifatnya menanggung orang lain berbanding dengan orang perempuan. Itu pasal orang lelaki dapat lebih. Kalau saya cerita pasal isteri dapat kurang lebih pun panjang pula nanti. Tapi saya nak cerita lebih kurang macam tu lah. Dia kena bagi, takut nanti waris-waris yang tertentu teraniaya. Yang lelaki tadi yang punya tanggungan yang berat, mungkin dia asnaf fakir miskin, mungkin dia itu nanti sangat memerlukan sebab anaknya nak belajar, nak sambung belajar, nak gunakan duit begini, banyak duit nak guna, dia perlukan duit tu. Sebab itulah kita kena bahagia pusaka. Kalau kita tak bahagikan, dikhawatiri kita menzalimi orang lain, kita termakan harta anak yatim, termakan hak orang lain. Itu dah termasuk dalam dosa besar. Ustaz, berdosa lah kira hukumnya kalau kita tak bagi, ambil hak tu, hasilnya tu kita tak bagi pada waris-waris, kemudian kita makan seorang. Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Boleh. Itu maknanya dah termasuk dalam bab hukum makan hak orang lain. Tapi saya nak beritahu pada sidang menonton sekalian lah, ni sekadar share. Kadang-kadang kita kata, tak bagi, alamak aku ni harta dekat kampung tak bagi. Masalahnya tak bagi, dah berlapis-lapis daripada datuk nyonyang aku dulu. Tak dibagi-bagikan. Adakah aku ni semua ahli waris berdosa? Dia sebenarnya bahagi ikut pentadbiran dengan tahu hukum pembahagian harta pusaka ialah dia dua cerita kaedah yang lain. Ada perkara yang lain. Sebab saya sendiri akuilah dalam kes-kes dekat luar sana, realitinya ada juga harta pusaka, tanah-tanah yang ada sekian ni, dia dari segi pentadbirannya mereka sukar untuk buat pembahagian. Ada macam-macam isu pentadbiran, kadang nama salah ini, nama dalam ini macam ini, yang ini Ahmad, ini Abdul Ghani, yang ini Derani lain kan, yang masa orang yang sama, sijil kematian Abdul Ghani dalam grant tanah Derani. Macam-macam cerita dekat luar ni. Kalau macam tu, maknanya harta tu kalau tak dibahagikan, mungkin dia tak bahagi tu kalau saja-saja tu yang tak boleh. Saja-saja. Isu-isu pentadbiran. Kalau ada isu pentadbiran tak boleh bagi. Dia tak itu. Tapi yang penting kalau dia tahu faraid, sekurang-kurangnya dia tahu faraid. Dia tahu pembahagian, dia boleh bahagi manfaat. Contoh tanah tu, kalau betul lah tak
tak boleh sangat dibahagikan. Bahagikan. Contoh ada kes-kes pentadbiran nak pergi mahkamah tinggi, lepas tu modal tak ada, nak pasang lawyer duit tak ada. Jadi masalah macam mana nak buat sekurang-kurangnya manfaatnya tu dibahagikan. Ini yang dekat luar sana manfaat dia bolok sorang-sorang, dia makan sorang-sorang, ya dia habis sorang-sorang. Oh, keturunan dia saja, keturunan lain dia tak kata dapat. mungkin saya pentadbir ustaz. Jadi saya yang nak Dia salah faham tu. dia sebenarnya tak faham. Dia salah faham tentang maksud pentadbir. Pentadbir tu sebenarnya bukan hak dia. Pentadbir tu kalau ikut undang-undang dia ada lokus untuk bertindak bagi pihak si mati. Itu bukan dia wakil sajalah maknanya. wakil pemegang amanah maksud lain. Okey. Tetapi kalau pentadbir dia maksud lain. Undang-undang kita sebenarnya dia peruntukkan pentadbir tu ataupun LA tu sebenarnya dia ada lokus untuk bertindak untuk ke atas harta yang ditinggalkan oleh semati. Kalau tak, dia tak boleh bertindak, dia tak boleh jadi orang yang menguruskan harta tu. Itu maksud pentadbir mengikut undang-undang. Mana Ustaz, kalau kita dah masuk bab pentadbir ni mungkin itu panjang, isu panjang lagi. lebih mungkin kita akan dalam bab tajuk lain. Nanti Kita nak cerita pasal isu-isu ni lah. tajuk yang sesuai. Maknanya tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Taala sekalian, sangat-sangat penting kalau kita tak uruskan. Jadi maknanya tak boleh harta tu tak diuruskan, kena juga bagi. Kena bagi juga. Kalau tak bagi, kesan dia banyak waris-waris yang patut ada hak untuk dapat. Mungkin ada waris yang merupakan kategori anak yatim. Kita tak nak, takut termakan harta anak yatim tersebut. Mungkin ada juga waris yang asnaf tadi, kita juga terambil bahagian dia. Jadi kita nak elakkan perkara ini, maka segera bahagikan juga. Jangan biarkan macam tu. Okey Ustaz, untuk kita mengenali harta pusaka tu mungkin ada rukun ataupun syarat-syarat tertentu berkenaan untuk kita nak tahu dia ni harta pusaka. Silakan Ustaz. Baik tuan-tuan, terima kasih Ustaz Anzalah sekali. Baik, memang kalau cerita bab harta bab faraid ni dia ada rukun dia. Ada rukun-rukun macam solat dah. Solat ada rukunnya, zakat ada rukunnya ya. Solat rukun tak cukup, tak boleh lah, tak jadi tak sah solatnya ya. Begitu juga dengan faraid. Faraid ini ataupun pusaka ni dia ada rukun dia. Baik, kita akan tengok rukun dia. Baik, rukun faraid ni kalau ikut hukum syarak dia ada 3 ya, ada 3. Ni dia dengar baik-baik ya. Ya, sebab kata ada soalan kan. Dah terbocor lah pula ya. Rukun faraid ni ada 3. Pertama, rukun faraid ada al-muwarris. Al-muwarris ni maksudnya apa? Pemilik harta tu dia meninggal dunia. Ya, pemilik harta tu meninggal, itu masuk al-muwarris. Kalau dalam kitab ada kitab daripada tok guru saya dia sebut sebagai pewaris. Tapi ada di kalangan masyarakat kita ni dia apa namanya keliru dengan perkataan pewaris. Dia kata pewaris tu adalah ahli waris. Bukan. Pewaris tu maksudnya si mati. Mesti mati. Dia mesti mati secara hakiki, secara hukmi, secara takdiri. Panjang nanti saya jelaskan dalam syarat-syarat ini nanti. Maknanya dia mesti mati. Tak mati tak boleh lah. Ni datang kat pejabat kita, jumpa dengan kita, ustaz, tolong bahagikan, tolong kirakan faraid bapak saya. Kita pun kira lah. Bila kita tanya, bapak bila mati? Belum mati lagi. Tak boleh lah, tak boleh faraid lah. Bapak mati. Kurang ajar yang nak. Dia kena mati dulu. Bapak tak mati lagi, dia kirakan faraid bapak dia. Mungkin tapi kita pandang kita husnuzon ada kata salah. Mungkin si anak ni datang jumpa kita, dia nak tahu buat perancangan harta, nak buat wasiat ataupun buat hibah. Buat wasiat buat hibah boleh datang maiz ya tuan-tuan ya. Datang maiz, dia nak buat wasiat ataupun hibah. Jadi sebelum nak buat wasiat buat hibah tu dia nak tahu kiraan faraid dululah kalau bapak dia meninggal dunia. Tapi lah kita mula-mula tu salah masa kira tu kita ingatkan apa ni tu bapak dia dah meninggal dunia. Beria-rialah kita kirakan faraid dia. Rupanya bapaknya masih hidup lagi. Datang sekali Ustaz. Itu anaknya macam-macam cerita. Maknanya kesimpulannya dia mesti mati salah, mesti mati. Tak mati tak boleh. Tu rukun pertama. Mesti mati. Pemilik harta itulah. Kalau mati tak ada harta pun susah juga. Dia mesti mati. Ya. Yang kedua, al-waris. Ya, al-waris. Al-waris maksudnya ahli waris si mati. Ahli waris yang berhak ke atas pusaka si mati. Dia mesti ada wujud ketika itu ya. Kalau tak ada ahli waris pun susah juga ya. Dia mesti ada ahli waris. Tapi dalam Islam kalau tak ada ahli waris sekalipun, ahli waris semua tak ada, dah meninggal ke apa ke, memang dia tak kahwin ke, memang tunggal ke apa, tak ada, jangan risau. Ada juga ahli waris dia. Ada. Baitul Mal. Saya lah orangnya. Ya.
jangan main-main. Baitul Mal wa ana warithu, Nabi kata kan. Aku adalah ahli waris Baik, itu yang kedua, mesti ada ahli waris. Itu rukun yang kedua. Rukun ketiga, al-maurus. Al-maurus ni maksudnya harta pusaka. Ada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau si mati tak ada harta, macam mana nak dibagi kan? Saya nak bagi harta pusaka arwah bapa saya, tak ada hartanya. Hartanya semua dah habis bayar hutang. Duit-duitnya dah bayar hutang sampai berjuta-juta. Lepas tu hartanya bapaknya dah wakafkan. Hartanya ada bapaknya dah hibahkan. Ada harta bapaknya macam-macam hartanya. Dah tak ada harta dah. Tak ada harta, tak adalah faraid. Dia nak faraid ni mesti ada hartanya. Itulah 3 rukun. Ada 3 rukun yang tiga rukun. Yang pertama adalah si mati, kemudian dia adalah waris, kemudian harta. Mesti kena ada 3. Mesti ada 3. Kalau tak ada salah satu ni tak jadilah faraid. Tak jadilah pusaka Ustaz Tak jadi faraid ni duk gaduh pula Ustaz, kita dah kenal lah 3, maknanya nak kenal pasti satu-satu harta dia jadi pusaka, mesti kena ada 3 yang dia panggil rukun. Macam mana nak sempurna solat, ada rukun-rukunnya. Kena sempurna barulah dia jadi. Macam tu juga dengan pusaka. Sempurna 3 rukun ni barulah jadi harta pusaka. Baik Ustaz, itu kalau kita berkenaan dengan rukun pusaka lah, kita dah tahu dah. Mungkin Ustaz ada tak syarat-syarat yang menjadikan untuk dia membolehkan untuk dapat harta pusaka tersebut? Baik. Kalau dia syarat nak bahagi harta pusaka ni, dia memang ada beberapa syarat-syaratnya. Kalau dia kitab ada banyak rujukan, tapi yang paling ringkas dan paling mudah yang saya pernah rujuk yang ditulis oleh Profesor Rizwan Awang dengan Ustaz Zamrul bin Muda, dia bersebut 3 je dia punya syarat dia. Syarat dia lebih kurang rukun juga, tapi dia detailkan lagi, iaitu contohnya tadi dia kata yang pertama, pewaris ataupun pemilik harta tu dia meninggal dunia secara hakiki, secara hukmi, secara takdiri. Secara hakiki ni contohnya memang dia meninggal dunia. Kalau dalam situasi sekarang, kita zaman sekarang ni mudah je kita nak kata seorang tu mati secara hakiki. Ada surat mati, ada sijil mati. Ada sijil mati secara hakiki lah tu. Walaupun dia mati dekat dalam negara ataupun mati dekat luar negara. Kalau dekat dalam negara, biasanya pihak Jabatan Pendaftaran Negara akan keluarkan surat mati, surat mengembikan permit menguburkan. Itu juga boleh dikira sebagai dokumen menunjukkan seorang tu dah meninggal dunia secara hakiki. Kalau orang yang meninggal dunia dekat luar negara, contoh meninggal dekat Indonesia, dia warga negara Malaysia, dia ada satu keterangan daripada Indonesia dan bawa keterangan tu pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara akan keluarkan satu surat pengesahan kematian. Itu juga dikira sebagai kematian secara hakiki. Itu kita punya pentadbiran sekarang ni lah mudah. Kalau tak ada sijil mati, kalau tak ada keterangan pasal kematian, maka kita tak boleh kata dia mati secara hakiki kalau dalam pentadbiran kita sekarang ni, itu kita kena cari. Kalau contohnya si mati ni memang wujud, ada dalam geran tanah, cuma tak ada sijil kematian, tak ada keterangan pasal dia meninggal dunia, maka pindah yang kedua pula, iaitu mati secara hukmi. Mati secara hukmi ni tak ada keterangan semua, termasuklah cerita bab mafkud yang pernah dicerita sebelum ni kot, saya tak tahulah kan. Orang yang hilang, tapi kita nak kata dia mati, maka macam mana hukmi tu mati secara hukmi ni, kadi ataupun hakim yang akan menentukan dia dah mati ataupun belum, bukan kita. Ini baru hilang 2 minggu mancing tu kata dah mati agaknya. Tak boleh. Ini pun mandai-mandai jugalah ni buat hukum. Geram tu lah aku kan. Dia kata baru 2 minggu hilang makcik. Dia nak bagi pusaka. Dia baru 2 minggu. Nampak sangat dia nak doakan orang tu mati cepat. Okey. Lepas tu yang mati sebenarnya mati secara takdiri. Ini takdiri ni dia mati disebabkan janin yang mati disebabkan ada jenayah, ada jenayah ke atas ibunya, meninggal dalam perut. Itu mati secara takdiri. Kemudian syarat yang kedua, nak bagi pusaka ialah mesti wujud warisnya. Wujud warisnya. Kalau warisnya tak wujud, tak jadi juga. Siapa nak uruskan pusaka apa? Tapi saya nak beritahu pada tuan-tuan sana di luar sana, kalau tak ada waris sekalipun, boleh rujuk pada Baitul Mal, kita akan uruskan. Ada satu kes di Baitul Mal dekat Kelang, kita yang uruskan harta tu. Sebab dia memang tak ada waris, dia tak kahwin, kemudian meninggal dunia. Masa meninggal dunia, dia ada seorang saudara perempuan, si ibu sebapak, adik-beradik perempuan si ibu sebapak, dah tua juga ketika itu dan meninggal dunia juga. Lalas semua kita yang uruskan. Itu pentingnya Baitul Mal. Dia tak ada pembaziran.
Tak ada dah biar tu kita tuntut dan kita akan jadikan harta tu sebagai hak harta Baitul Mal dan kita akan manfaatkan untuk siapa? Untuk umat Islam, Ustaz Anzalah. Itu orang kita ni asyik kutuk-kutuk Baitul Mal aja. Yang ketiga belum habis lagi, Ustaz Anzalah. Aku nak cerita lagi. Aku ni tak boleh berhenti. Kalau kita faraid ni. Okey, yang ketiga pula, kalau kita nak bahagia syaratnya mesti tahu habuannya. Mesti habuan-habuan tu tahu. Kalau isteri dapat 1/4, 1/4, suami 1/2, 1/4. Oi, mesti tahu dulu, jangan salah. Jangan salah fatwa. Kalau salah fatwa, salah kira. Berdosa kita yang bahagia saka. Itu sebabnya syarat itu mesti tahu habuan, dan habuan tu ditentukan oleh seorang yang mengetahui dan ada ilmu tentang ni dan tahu halangan-halangan yang berkaitan tentang pusaka. Contohnya disebabkan pembunuhan, tak boleh mewaris pusaka. Contohnya kalau berlainan agama, tak boleh melalui perhambaan. Itu yang kita kena faham tentang ilmu tersebut. Kalau tak ada orang yang boleh mengetahui dan menentukan hukum-hukum tersebut, tak boleh bagi pusaka mandai-mandai. Itu berarti memandai-mandai. Macam lagu lah, Ustaz Anzalah. Lagu Ustaz. Aku tak ingat lagu dia, tapi macam pernah dengar lagu tu. Macam yang lagu jangan di 9 tu memandai-mandai. Memang kono lah tu. Baik Ustaz. Itu dia maknanya syarat untuk jadikan dia tu jadi harta pusaka dan boleh dibahagikan. Maknanya kalau tak lengkap benda tu pun tak juga boleh dibahagikan, Ustaz. Maknanya ada perkara penting yang ada kat sini adalah rukun dan syarat tu untuk kita perhatikan, boleh dijadi dia adalah harta pusaka. Baik, kita raikan ada soalan daripada FB, sahabat kita di FB. Mungkin kita tengok dulu, kita raikan soalannya. Tengok apa soalan dia. Saya bacakan. Daripada Ahmad Helmi, adakah berdosa kita memandai-mandai agih harta pusaka? Mungkin Ustaz ada sebutkan sikit, tapi kita meraikan soalan ni. Dosa tak Ustaz? Soalannya dalam Allah dah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? La taqfu ma la bagi ilm. Kita tidak boleh membuat satu benda tu tanpa ada ilmu. Maknanya sebenarnya Islam dah suruh kita sebelum nak buat satu perkara tu mesti ada ilmu dan mesti memahami prinsip-prinsip dan syaratnya. Kalau kita memandai-mandai buat satu perkara tu tanpa ada ilmu, sebenarnya tak boleh dalam Islam. Tak boleh. Kita kena ada ilmu, kena belajar juga. Ya, kalau tak tahu, kalau tak faham, pergi belajar, pergi menuntut ilmu, cari orang yang pandai. Di antaranya yang orang yang boleh kita rujuk dekat Selangor ni, Ustaz Anzalah. Majlis Agama Islam Selangor. Ramai orang kita kadang-kadang tak tahu nak rujuk pada Majlis Agama Islam Selangor. Ya, yalah tuan-tuan mungkin ada masalah nak rujuk, contohnya mungkin nak rujuk kepada Pak Imam. Dalam bab faraid ni, kalau bab-bab lain mungkin bab nikah kahwin, bab solat, bab ambil sembahyang, mungkin boleh rujuk dengan imam-imam dekat kampung ke apa, kita ada masalah. Tapi kalau dalam bab faraid ni, saya cakap terus terang, Ustaz Anzalah, dia sebab teknikal sangat, berkaitan dengan kiraan, berkaitan dengan pentadbiran, tak ramai orang menguasai, maka kena rujuk juga, kena belajar. Jangan memandai-mandai lah. Kita kena juga belajar tentang hukum faraid ni, supaya pembahagian harta tu berlandaskan hukum syarak dan kita bukan mengikut hawa nafsu. Okay. Betul. Jadi itu maknanya tak boleh lah kita nak memandai-mandai. Sesuai kita punya tajuk pada hari ini, tak boleh harta tu kita nak bagikan sesuka hati kita, nak pandai-pandai bagi, sebab dia bukan hak kita seorang, dia ada hak waris-waris yang lain yang kita kena jaga. Mungkin hak saya sebutkan tadi asnaf, ada hak anak yatim yang kita kena jaga juga bahagian waris-waris tersebut. Baik, sambil-sambil itu tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Taala, yang belum like, boleh like dulu kita punya video kita hari ni, boleh like dulu, komen, share dulu, share yang mungkin yang baru masuk boleh share sampaikan lagi, biar ramai lagi sahabat-sahabat kita dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ni. Sharekan dulu. Ustaz, kita dah sebut dah berkenaan dengan rukun dan syaratnya. Kemudian kita nak kenal lah harta tersebut. Harta ni ada, mungkin yang saya pernah dengar lah, harta ni ada harta alih, ada harta tak alih. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan apa dia yang dikatakan harta alih dan harta tidak alih. Silakan Ustaz. Ya, mudahnya kalau harta tak alih dan harta alih ni yang kita kena faham ialah harta tak alih, contohnya harta tetap bergerak lah. Dia bergerak. Kalau harta alih ni harta yang boleh gerak-gerak je tu lah kan. Bukan bergerak apa, maknanya bukan tetap satu tempat lah. Contoh harta tak alih ni ialah macam rumah harta tak alih. Ya, rumah kediaman tuan-tuan sekarang ni, yang tuan-tuan miliki sekarang ni, yang tuan-tuan duduk bersama suami isteri, bahagia, ya, bahagia seronok duduk rumah tu kan. Itu rumah tu sebenarnya kalau meninggal pemiliknya di antara ataupun suami atau isteri tadi, itu dia jadi harta pusaka. Ya, itu disebut sebagai harta tak alih, Ustaz Anzalah. Ya, kalau contoh harta tak alih lain ialah tanah.
tanah, gran tanah, ya. Kalau kita ada gran tanah, kita ada sebidang tanah sawah, kita ada tanah apa lagi, tanah kebun durian dekat Raup, contoh je. Jangan terasa hati, ya. Itu juga adalah harta tak alih, dia menjadi harta pusaka, boleh jadi pusaka, dan dia terikat dengan hukum pembahagian harta pusaka. Tapi sekarang ni salah, hebat lagi, rumah-rumah atas tanah. Dia kalau dari segi undang-undang disebut sebagai hak milik strata ataupun apa itu grand strata ni dia rumah-rumah flat, rumah-rumah kondo, rumah-rumah apartmen, yang rumah-rumah dia macam atas anulah, atas tanah. Pangsapuri mampu milik. Pangsapuri mampu milik. Kos rendah ke? Salah ada ke? Ramai ni yang ada tu, rumah flat, orang kata panggil rumah. Memang banyak rumah-rumah macam tu. Yo, saya tadi dalam perjalanan ke Taman Medan ni kat sini, saya tengok banyak rumah-rumah yang orang ada setengah orang kata macam rumah sarang burung, apa tak tahulah macam mana. Itu juga dia jadi harta pusaka, hak milik strata. Dia ada gran strata, dan boleh tak difaraidkan? Ya, boleh difaraidkan, kena dibahagikan ikut pusaka. Itu harta tak alih. Contoh harta tak alih, ya, termasuk dalam sebut sawah tadi tu, itu harta tak alih. Kalau harta alih ni lagi banyak lah. Harta alih ni, duit dalam poket tuan-tuan tu adalah harta alih. duit dalam poket, duit dalam simpanan, itu semua harta alih, ya. Saham harta alih, kereta harta alih, motosikal harta alih, semua harta-harta yang tak tetap dikira sebagai harta alih. Sahamnya, emasnya, kalau orang perempuan ni dia suka kumpul emas, tak salah. Beli rumah sekarang emas makin mahal kan. Lalu pun tengok kedai-kedai emas. Masya Allah. Baru-baru ni salah ada orang datang bawa kes ni gelang emas atau emas arwah mak dia tinggalkan emas 12,000. Boy, banyak 12,000. Terkedu aku dengar 12,000 tu. Ya, banyak 12,000 ya harganya. Maka nak dibahagikan pusaka, macam mana nak bagi faraid, Pun boleh juga dibagikan faraid, Ustaz. Boleh, tapi janganlah kita terlalu itulah orang yang nak bagi tu kena belajar nantilah. Nanti jangan diambil kapak dibagi-bagi kan pula. Itu tak betul tu, tak betul. Ya, tak betul. Dia ada cara kaedahnya, tapi kita boleh cerita sekarang lah. Ya, tunggu nanti live yang kemudiannya barulah, ya. Itu harta alih dan harta tak alih lah yang boleh kita kongsikan, dan semua itu boleh jadi harta pusaka, ya. Baik. Baik. Maknanya harta alih tu dan harta tak alih kita, dia ada dua kategori harta alih dan harta tak alih. Yang mudah faham, harta alih adalah harta yang boleh dipindah-pindah, dan harta tak alih tu dia tetaplah, tak berubah-ubah. Di situ je sampai sudah. Baik, kita ada soalan daripada penonton di FB. Kita raikan dulu soalannya tersebut. Mudah-mudahan dapat kita bantulah untuknya. Daripada Masitah Daud. Terima kasih Puan Masitah. Bagaimana pentadbir atau waris nak buat pengurusan hutang arwah, Ustaz? Kan nak urus? Itulah sebenarnya tujuan. Itulah sebenarnya tujuan pihak pentadbir, contoh pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi lantik LA, dia lantik pentadbir. Pentadbir ni sebenarnya dia peranan utamanya adalah menjadi locus standi. Dia ada locus untuk bertindak bagi pihak semati. Itu masuk pentadbir, bukan mengamanah lain. Orang kita kata pentadbir mengamanah, salah tu kan. Tapi dia boleh bertindak ke atas harta tersebut. Dia salah satu tanggungjawab pentadbir ni ialah dia menguruskan hal-hal yang berkaitan tentang harta si mati. Itu tanggungjawab pentadbir. Contoh kalau si mati ada hutang, pentadbir yang kena uruskan. Dia kena kumpulkan maklumat. Bila dapat perintah pentadbir tu, contohnya daripada pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ni akan keluarkan perintah namanya borang F. Borang F ni ialah borang pelantikan pentadbir. Bila kita ada dapat kuasa tu pentadbir, kita akan bertindak. Buat apa? Kita akan kumpulkan maklumat si mati, maklumat dokumen-dokumen yang sedia ada, dan kita keluarkan. Kalau duit tu ada dalam bank, kita keluarkan semua. Duit tabung haji keluar, duit dalam bank Islam keluar, dalam MyBank semua keluar. Lepas tu harta-harta di lain kumpulkan maklumat tu. Kalau macam ada hutang, settlekan hutang dulu. Itu peranan pentadbir. Bukan pentadbir ni dia tujuannya ialah menikmati dan mengagihkan. Ya, itu je. Sebab maksud orang yang dekat luar ni, bila pentadbir dia wakil, dia jadi pentadbir. Dia rasa dia punya. Dia pentadbir, dia menguruskan semua. Patutnya dia kena uruskan hutang semati. Tu sebab bila kita belajar faraid ni, sebenarnya salah satu perkara yang ada dalamnya ialah kita kena selesaikan segala liability, hak-hak yang berkaitan tentang harta semati. Tu saya kata kalau macam harta tu bukan harta milik semati lagi, contohnya dah
dijual. Banyak kes-kes dekat kampung, kadang-kadang orang kampung ni dia dah jual tanahnya dah orang tu dulu. Tapi dia tak tukar nama dalam geran, masih nama dia lagi. Bila sembang dengan pembeli tu, bila nak tukar nama jual tanah, nanti mati. Dua-dua mati, dah pening kepala. Nama dalam geran masih nama penjual lagi. Dah waris-waris penjual mengaku pula itu tanah bapak dia. Dia kata mana ada bapak jual, bapak tak pernah bagi tahu pun. Dekat situ. Itu sepatutnya peranan pentadbir. Bila lantik sebagai pentadbir, contohnya pentadbir tu yang akan uruskan. Kalau ada benda-benda macam tu, dia yang akan uruskan, dia yang akan bertanggungjawab. Kalau menipu tu dia jugalah. Itu yang bahayanya di pentadbir tu. Sebab biasanya pegawai pusaka, dia akan lantik pentadbir ni, dia akan cari orang-orang yang paling di kalangan waris tu yang paling layak dan berkelayakan lah untuk urus untuk dijadikan sebagai pentadbir. Bukan memandai-mandai. Bukan memandai nak lantik pentadbir ya. Maknanya apa ni, pentadbir tu dia kena bertindak sebagai menguruskan hutang si mati tadi. Kena check, kalau boleh mungkin saya rasa dia kena beritahu kat waris-waris apa liability yang ada pada harta tersebut. Betul. Dan dia uruskan supaya tak semua dah. Bukannya dia cerita dia ambil dulu bahagian dia, bukan, baru dia nak bagi hutang dia kena selesaikan hutang tu. Kalau termasuk mengumpulkan maklumat. Maknanya pentadbir ni tugas dia besar lah ya tuan-tuan. Tugas dia besar untuk dikumpulkan maklumat dan diuruskan supaya hutang-hutang tadi dapat diuruskan, diselesaikan dulu. Barulah waris-waris tadi terima dalam keadaan harta tu yang bersih dah tak ada daripada tanggungan, sebarang bebanan lah. Baik, terima kasih. Itu dia, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Masitah Daud tadi. Baik Ustaz, bila kita sebut tadi harta ahli ini juga mungkin ada persoalan di kalangan masyarakat juga, dikatakan harta yang dalam rumah tu, bila si mati meninggal Ustaz, ada dalam rumah harta dia, ada barang bukan barang kemas lah, barang kemas kita tahu dia harta pusaka, peti ais, TV, kadang mungkin dia pergi cuti luar negara, dia ada beli pasu bunga Ustaz, jam, kasut dan sebagainya. Adakah ini juga dikatakan harta pusaka Ustaz? Okey. Dia yang harta-harta tadi yang kita sebutkan tadi tu semua bergeran, semua ada dalam bank. Itu ada hak milik, ada gerannya kan. Ini kadang-kadang yang kita terlepas pandang ni lah harta-harta yang ada di rumah si mati tu, yang si mati beli, si mati punya. Itu adakah itu harta pusaka juga? Sebab ada di kalangan masyarakat kita, dia kata apa? Alah, benda kecil aja ni, takkan jadi harta pusaka. Tak payahlah bagi-bagi kan. Ada yang satu kes tu, dia ambilnya satu rumah, barang-barang, adik-beradik lain semua tak tahu. Peti ais dia ambil, TV dia ambil, motor kris pun dia ambil, padahal orang punya. Ini memang Kasim Baba punya orang lah. Jangan kata Kasim Baba dalam cerita P. Ramlee. Kasim Baba zaman sekarang pun ramai. Satu lori dia bawa angkut semua dia punya. Adik-beradik balik kampung terkejut. Mana barang-barang dalam rumah? Nak mesin cili, nak masak tak ada. Rupanya dah dirembat dengan kakak dia seorang tu. Bawa lori macam Kasim Baba. Lain macam tuan-tuan zaman sekarang ni. Sebenarnya harta-harta tu juga dikira sebagai harta pusaka. Harta tu sebagai harta pusaka. Dia ulama kata apa maksud harta pusaka ni? Harta pusaka ni apa sahaja mayatul salim ba'da mautih, apa sahaja yang ditinggalkan oleh seseorang selepas dia meninggal dunia, min amwali wa hukuk, sama ada daripada harta dan hak-hak yang berkaitan dengannya, itu dikira sebagai harta pusaka. Apa sahaja, pinggan, kalau pinggan tu boleh dimanfaatkan, boleh lagi digunakan, ada nilai, maka jadi harta pusaka. Pakaian, nenek dia dulu pegawai kerajaan, pangkat tinggi, pakaian mahal-mahal, jual dekat kedai bandel, ada harga, jadi harta pusaka. Dia jadi harta pusaka. Benda-benda harta macam TV, komputer, handphone sekarang mahal-mahal, tak salah. Nak pula si mati tu sempat beli handphone Note 5, Note 20 yang harga beribu-ribu tu kan. Cakap tu macam teringin lah tu. Tapi tak mampu lagi. Tuan-tuan, meninggal dunia, harta pusaka tak? Harta pusaka. Dekat situ semua yang ditinggalkan oleh si mati yang boleh dimanfaatkan, yang ada nilai, maka dia jadi harta pusaka. Tapi kalau macam dah tak guna, dah pecah pinggannya, dah pakaian dah koyak rabak, TV dah rosak, tak boleh dimanfaatkan, kalau dijual pun tak ada harga tu tak jadi harta pusaka. Dia syaratnya mesti ada nilai dan boleh dimanfaatkan daripada sudut syarak, baru boleh jadi harta pusaka. Okey, salah. Okey, maknanya Ustaz, harta tu tak semestinya dia ada grant orang biasa dia nampak ada grant tu harta si mati. Tapi selagi mana dia tu ada harta si mati, walaupun dia tidak
ada sebarang geran ataupun bernama lah Ustaz selagi mana dia harta pusaka milik si mati, maknanya dia tetap juga jadi pusaka dalam rumah tu, maknanya dia kena diuruskan sebagaimana pusaka yang kita awal-awal tadi kita bincangkan tadi Ustaz. Baik Ustaz, kalau kita tengoklah akhir-akhir ini kan, harta pusaka tu dah mencecah sampai 70 bilion Ustaz. 70 bilion, semakin angkanya semakin membimbangkan lah. Tidak diuruskan, harta beku dan sebagainya. Ini mungkin antara kesannya adalah sebab tadi pusaka dibahagikan secara memandai-mandai lah, mana Ustaz, dia tak uruskan dengan sebaiknya. Jadi waris berebut, jadi harta tu tak diuruskan. Jadi mungkin Ustaz sebelum kita nak pergi kepada kita punya point apa Ustaz nak cakap ni berkenaan dengan harta ni, macam mana kita nak urus ni, mungkin saya minta ada satu soalan Ustaz, satu soalan kepada penonton bertuah kita. Kita nak berikan ini untuk seperti mana yang kita janjikan tadi, ini hadiah dia bernilai RM80 untuk anda yang bertuah. Satu soalan Ustaz, mungkin satu soalan salah untuk penonton kita. Yang nak susah ke tak, yang tak susah yang senang-senang je lah. Senang-senang tapi je yang lah, saya sebut tadi lah tuan-tuan perempuan jangan tak ingat dah Standby tuan-tuan, tuan-tuan perempuan standby soalan yang akan dibagi oleh panel. Silakan siapa yang jawab paling cepat dan betul komen di ruang bawah dan Ustaz kita akan sambung lagi persoalan kita berikutnya. Silakan Ustaz. Okey, sila soalan dia, sila sebutkan salah satu saja. Salah satu rukun faraid. Senang, satu je. Saya tak minta banyak, satu je. Okey. Jadi siapa yang cepat dan betul dia lah akan jadi pemenang bertuah kita pada hari ini. Baik Ustaz. Isu masalah tadi, harta 70 bilion berleku dan tidak diuruskan sebagaimana. Sekarang ni masyarakat nak tahu, kat mana kita nak jadikan rujukan untuk kita uruskan harta ni supaya kita tak nak, kita nak elakkan isu berlaku. Yalah, kita tak nak kita menyumbang kepada harta beku ni. Dan kemungkinan harta ini juga nilaian ni akan meningkat dari saban tahun yang berikutnya dia akan meningkat nilaian ni. So sekarang ni kita nak elakkan kat mana tempat tujuan yang patutnya kita dapatkan nasihat yang terbaik, mudah-mudahan sebelum kita uruskan pusaka. Silakan Ustaz. 70 bilion memang ada dalam surat khabar sampai 70 bilion, macam-macam angka, ada 42 bilion, ada 60 bilion, yang terbaru 70 bilion. Angka bahawa harta orang kita tak dibahagi-bahagikan banyak tu 70 bilion tu puncanya macam-macam lah, macam yang kita sebut tadi tu, bergaduh semua lah kan, tangguh-tangguh dia salah satunya yang paling tua, bertangguh-tangguh bagi harta pusaka. Lepas tu bergaduh macam dalam video yang mula-mula tadi tu, mereka tak sepakat dan tak ada kerjasama untuk bagi pusaka tu, yang jadi isu dan masalah tentang pembagian pusaka sampai 70 bilion tu. Sebenarnya nilai tu saya tak tahulah betul-betul, tapi begitulah dia akan digambarkan bahawa keadaan harta tersebut tak dibahagi-bahagikan masih beku sampai sekarang. Jadi okey, siapa yang boleh kita rujuk, kat mana kita nak rujuk salah untuk dapatkan info-info berkaitan dengan harta pusaka ni. Okey, salah satu tempat lah yang saya boleh beritahu pada tuan-tuan ialah tuan-tuan boleh datang MAIS juga. Tuan-tuan boleh datang MAIS, datang ke Majlis Agama Islam Selangor. Dekat tempat kita ada sesi runding cara pusaka secara percuma, tak bayar pun. Runding cara pusaka kita. Runding cara saja Kalau dah suruh buat kerja kena bayar Kalau runding cara pusaka memang percuma buat dekat kita. Tu sebab salah satu tanggungjawab saya di unit faraid Majlis Agama Islam Selangor ialah saya akan bergilir dengan kawan-kawan rakan-rakan semua untuk mengambil satu sesi runding cara kepada masyarakat, orang ramai, orang awam yang datang ke MAIS untuk bertanyakan tentang isu-isu hukum-hukum berkaitan tentang bab pembagian pusaka, nak tahu kiraan ke apa ke. Sebenarnya kalau nak dapatkan kiraan rasmi pembahagian harta pusaka, perintah faraid, dia kena rujuk kepada mahkamah syariah. Itu memang undang-undangnya, memang ada dalam elemen kita. Tapi kebanyakan mereka ni kadang-kadang dia ada persoalan tentang hal-hal berkaitan tentang pusaka, berkaitan dengan hukum. Dia nak tahu dulu nak masuk dalam affidavit tu macam mana, nak pergi pejabat pusaka, nak masuk ahli waris siapa warisnya, nak pergi pejabat pusaka, nak pergi pejabat tanah, nak pergi pejabat pusaka, pejabat tanah. Dia nak tahu dulu, yang penting nak tahu dulu siapa warisnya, pada siapa nak rujuk. Mereka takkan nak pergi tanya dekat mahkamah syariah pula, kat kaunter tu. Mahkamah syariah bukannya tempat bertanya, tempat bersembang-sembang. Ramai lagi orang ambil nombor, nak pergi beratur, ambil borang tu, ambil surat cerai orang fasah, macam-macam lagi. Jadi bukan tempat bertanya. Nak pergi pejabat pusaka, pejabat pusaka pun tempat bicara juga. Pejabat pusaka tu dia mereka dekat situ orang nak merugikan pusaka. Jadi kat tempat mana yang boleh, kalau kita sebutkan di luar sana banyaklah agensi
agensi peguam yang boleh uruskan. Ya, Tuan Sulaiman Al-Hakim dan berbagai-bagai lagi kan. Tapi salah satu tempat yang boleh saya syorkan, cadangkan boleh datang ke Majlis Agama Islam Selangor jumpa dengan kita. Selain pada Majlis Agama Selangor dekat Shah Alam, tuan-tuan boleh pergi semua pejabat agama Islam kita di daerah Hulu Selangornya, daerah Gombaknya, daerah Ulangannya, daerah Kualangan, daerah Kelang. Boleh pergi pejabat agama jumpa dengan pegawai kita, iaitu pegawai unit Baitul Mal kita di sana. Kita ada pegawai juga mahir berkaitan tentang bab pusaka, bab faraid ni. Mereka juga boleh bantu dari sudut hukum, terangkan ahli waris, terangkan keadaan-keadaan berkaitan tentang pusaka, dan mereka juga boleh bantu tuan-tuan untuk lead tuan-tuan macam mana nak bagi, nak rujuk pada siapa. Perlu tak pergi mahkamah syariah, perlu tak rujuk pergi mahkamah pejabat pusaka, pergi ke perlu masa bila nak pergi mahkamah tinggi sivil, masa bila nak pergi kepada amanah raya. Amanah raya pun dia berperanan juga berkaitan dengan pembahagian, sebab dia pentadbir dalam undang-undang, dia boleh bahagia tu pusaka. Kita akan bagi tahu tentang undang-undang dekat mereka dan ajar mereka bagaimana nak buat membuat tuntutan. Boleh datang MAIS, insya-Allah kami akan bantu melalui runding cara kita. Baik, maknanya tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Taala sekalian, tuan-tuan perempuan boleh datang ke MAIS. Datang ke MAIS kerana MAIS menyediakan perkhidmatan untuk memberi sesi runding cara. Jadi perkhidmatan yang disediakan di MAIS banyak. Banyak perkhidmatan tu, tuan-tuan perempuan boleh datang ke MAIS untuk uruskan, untuk sebelum pergi ke pejabat pusaka, ke mahkamah syariah, supaya pihak MAIS kita tak nak maknanya waris-waris ditolak kan, jadi bola pergi ke sana ke sini. Tadi pergi ke mahkamah kata kena pergi ke amanah raya kata kena pergi ke pejabat pusaka. Jadi kita tak nak supaya, jadi macam mana nak selesai dia, tuan-tuan perempuan boleh datang ke MAIS, dapatkan nasihat terlebih dahulu secara percuma dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak MAIS. Baik, kita ada pemenang bertuah kita. Siapakah pemenang bertuah dia? Sama-sama kita saksikan. Tahniah kepada Nurul Adriana. Saya tengok mungkin kat sini ramai yang jawab, tapi ini yang dalam kita punya rekod paling cepat dan betul lah. Betul Ustaz? Jawapan dia betul. Si mati. Tahniah Nurul Adriana. Nanti boleh PM kita untuk claim, untuk dapatkan hadiah yang kita akan bagikan ni nanti. Boleh PM kita nombor telefon, alamat dan sebagainya untuk tuntut hadiah kita. Tahniah sekali lagi Nurul Adriana. Terima kasih kepada Nurul Adriana. Yang lain yang tak dapat, jangan kecewa. InsyaAllah minggu depan tunggu lagi kita punya siri. Mungkin rezeki anda untuk dapatkan hadiah yang kita akan bagi. Baik, terima kasih. Maknanya penting untuk kita urus pusaka kita, supaya kita tak nak harta ini kita dikategorikan sebagai waris yang memandai-mandai bagi harta pusaka. Sebab apa? Memberi kesan yang sangat besar. Kalau kita tengok tadi seperti mana yang dikongsikan oleh panel kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Fazil, kesan dia sangat besar bila kita buat suka-suka hati je bagi, pandai-pandai je bagi. Mungkin sebab kita di sekolah bijak sikit, kita pun bahagikan harta suka-suka hati kita. Jadi tuan-tuan perempuan seperti mana yang dimaklumkan oleh Ustaz Fazil, tuan-tuan boleh datang ke MAIS kerana MAIS menyediakan perkhidmatan. Antaranya adalah menguruskan pusaka, boleh sesi runding cara kepada runding cara percuma kepada waris-waris untuk dapatkan sebarang nasihat. Untuk nasihat kadang-kadang tak semestinya nak buat, tapi nak tanya dulu sebab nak pergi sana supaya tak ditolak-tolak lah. Jadi boleh datang ke MAIS. MAIS menyediakan perkhidmatan untuk urus pusaka supaya kehidupan anda menjadi lebih bahagia. Supaya anda tuan-tuan perempuan datang MAIS, saya tenang bila dapat datang MAIS, selesai masalah saya. Sebab pihak MAIS bantu tuan-tuan perempuan macam mana nak urus. Kalau nak lantik MAIS barulah kena bayar. Tapi kalau tuan-tuan nak buat sendiri, secara percuma diberikan nasihat oleh pihak MAIS, tebus pusaka bahagian Baitul Mal, menguruskan pembahagian harta pusaka semati seperti mana yang Ustaz Fazil tadi sebutkan tadi. Runding cara ni pun juga tadi pengurusan harta pusaka, nak datang tanya, nak kira faraid, nak kira je tuan-tuan, bukan nak dapatkan sijil faraid. Nak dapatkan sijil faraid kena pergi. Jadi runding cara yang diberikan oleh pihak MAIS ni secara percuma berkenaan dengan wasiat hibah pusaka. Tapi kalau nak lantik, nak buat kena bayarlah tuan-tuan. Runding cara cuma boleh
seperti mana yang tertera tadi dah, 0355143773 ataupun 3772 untuk sebarang temu janji lah. Lebih baik buat temu janji. Kalau datang ni takut ramai-ramai datang sebu nanti, kesian pula Ustaz Fazil dan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia tak cukup tangan nak ni. Kalau ada temu janji tu senang diuruskan, boleh siapa datang kemudian takut pegawai cuti. Baik, itu dia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat FB MAIS yang dah bersama-sama dengan kita daripada awal sampai akhir. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita yang pada hari ini, ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Fazil pada hari ini sangat bermanfaat, dapat kita gunakan, sampaikan kepada waris-waris kita. Mungkin kita boleh poin-poin yang kita ingat tadi boleh typekan di komen, tuan boleh komen, kemudian copy juga, sharekan kepada grup-grup kita, grup-grup family kita. Penting untuk kita nak tahu apa dia, supaya kita tak nak jadi waris ataupun jadi orang yang memandai-mandai bagi harta pusaka. Jadi mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan ini pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita sebar-sebarkan, kongsi-kongsikan supaya ilmu ni tak terhenti pada diri kita saja, disampaikan, dimanfaatkan juga oleh waris-waris yang lain, supaya kita mungkin kita dah faham, kita tak akan buat. Maknanya bila berlaku kematian, kita tak akan buat perkara-perkara yang dia katakan mana-mana tadi, bagi-bagi suka-suka je ataupun ambil suka-suka, ambil bahagian. Jadi kita tak nak, kita juga nakkan waris-waris yang lain pun macam tu juga. Kesian kadang-kadang kita tengok cerita-cerita ada waris-waris kawan-kawan kita, kadang-kadang bukan saudara mara kita pun berlaku dalam situasi keluarga mereka, dalam pembahagian harta pusaka ni, waris tak dapat. Kesian. Jadi kalau ada waris-waris yang kecil, ada anak yatim, kesian bahagian-bahagian mereka ni, perlu dijaga hak mereka. Kita yang dah besar, yang mungkin dah bekerja ni, mungkin dah ada dah ada rezeki masing-masing. Mereka yang kecil-kecil lagi ni, mungkin dengan harta yang ditinggalkan waris mati tu dapat membantu mereka di masa hadapan. Jadi terima kasih sekali lagi pada mereka yang dah pada anda yang dah bersama-sama dengan saya dan panel kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz Fazil atas segala ilmu yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita semua. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Jumaat ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada sidang penonton FB MAIS Majlis Agama Islam Selangor. Jangan lupa tunggu kita punya siaran siri rancangan kita yang selanjutnya. Bila nantikan kita punya poster iklan kita bila, mudah-mudahan dan kita sebar-sebarkanlah, tunggu. Baik, yang tak dapat hadiah jangan sedih-sedih, insya-Allah tunggu lagi, boleh cuba lagi minggu depan dan minggu yang berikutnya. Tahniah sekali lagi pada yang dah menjadi pemenang. Mudah-mudahan dia bermanfaat dan kita sebar-sebarkan ilmu tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.